Assalamualaikum. Terima kasih beranda yang sudi untuk klik video kami pada hari ini. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik. Okey, hari ini kami nak buat sikit podcast lah. Dan Alhamdulillah kita ada long time no see punya kawan. Sebelum ni dia adalah orang yang selalu gak bercerita di Abang malam ni. Betul. Tapi hari ni dia nak mai. Dia nak mai, dia nak share tu cerita sebab lama dia tak ada. Rupanya dia pergi duk bertapa cari cerita-cerita Syah. Tu kesilapan aku. Tak apa lagi korang cerita. Dah tak? Tak kira korang cerita orang akan faham. Baik. Dia sebenarnya kami duduk sembang-sembang cerita ni seronok. Jadi dia fikir balik dah seronok, kita share lah dengan anda semua lah. Cerita dah ni aku nak sembang dengan dia. Kira sebab dia serius jadi podcast lah. Sebelum ni dia macam nampak kami stage sikit. Tapi kali ni rasa yang paling jujur lah. Nak sembang ni. Nak sembang dengan dia. So hari ni Bok cerita lah sikit. Okey, minta maaf semua. Lama tak duduk depan kamera. Kekok. Orang bagi salam dulu. Nak sabar tak? Minta maaf dulu. Okey. Dia dah bubuh. Aku dah lama tak main. Okay. Assalamualaikum semua. Saya Bob di sini. Okey. Hari ni setelah sekian lama aku tak main. Dia aku main-main, aku bagi tahu ni, aku kata malam ni kita sembang-sembang ni. Pasal apa? Sebab macam aku kata dari kesilapan aku betapa lama kan. Ni aku nak cerita sambil-sambil sembang aku bagi tahu sebab apa aku hilang nama tu. Okey. Ni kita borak santai Jangan nak tahu jugalah. Sebelum ni tu pergi mana yang tak main tu? Kita marah dalam podcast tu oi. Dia tanya aku tu, payah nak jawab. Aku kerja. Kerja. Ada komitmen yang perlu dikejar. Aku kerja, lepas tu balik tu biasalah. Dah lama dia tak main, dia jadi macam berat nak main. Lepas tu satu hari hang tanya sebab apa kan? Hang ingat satu video aku dulu. Tiba-tiba view naik macam nak. Itulah. Video lain biasa-biasa lah. Tapi video tu aku naik macam nak. Pasal apa? Hijab besar ke? Dah. Pasal pendamping. Dah juga. Pasal aku dah ingat balik pasal ni. Minyak dagu. Ternyata saya minyak dagu. Waktu tu aku dengan Farish. Aku tak tahu. Dia supporter aku, jadi mungkin disebabkan dia agak lah kot. Betul lah. Tapi disebabkan hang tanya tu kan, video aku naik macam nak. Aku ada tengok satu video ni, dia kata hampa tengok video hampa tu, tiba-tiba view naik. Hampa kena kaji sebab apa view naik, sebab apa ni jadi macam ni, sebab nanti video ke depan hampa tahu nak buat macam mana. Jadi buat keputusan kot Tapi buat keputusan orang kata tanpa tanya orang dan tanpa ada ilmu. Aku kaji, aku berfikir punya lama sampai haram tak dapat apa pun. Fikir sungguh. Fikir sungguh. Tak dapat apa pun. Lepas tu dalam banyak-banyak tu ternet satu video aku. Tapi video ni bahasa Inggeris bahasa Inggeris. Tapi aku cakap dalam bahasa Melayu lah. Dia Bob ni mak dia cikgu bahasa Inggeris. Nampak lah macam ni. Tapi kalau suruh speaking memang terabak lah. Dengar orang speaking tak apa, insyaAllah boleh. Faham lah. Dia bukan tak boleh cakap. Dia processing lambat. Otak lama tak guna. Kita tak confident. Kita cakap kita terlalu complicated kan. Kita nak kena grammar kita ingat benda tu macam kat sekolah. Padahal sebenarnya kalau orang tu faham dah apa kita cakap, that's English lah. Orang putih sendiri pun cakap pun terabang juga. Macam kita bahasa buku, bahasa dialek kita lah utara macam tu kan. Betul. Tapi tak apa. Aku ada tak apa, tak ada masalah. Dia ada satu bahasa Inggeris tu, dia kata dalam bahasa Inggeris aku tak arti nak sebut lah kan. Aku arti yang sebut tak? Tak payah lambat sebut tak? If you think, always thinking, and just then is become a thought. Macam mana bahasa Inggeris tu. Jadi if you just think, it's become a thought. Itu lebih kurang kan. Jadi dalam bahasa Melayu lah, bila hang duk fikir ni yang aku translate lah, tanpa tindakan, tanpa action hang, benda tu akan jadi buah fikir haram, tak ada apa pun. Jadi bagi aku, hang nak buat tindakan boleh tak? Kalau aku buat tindakan, aku buat video tapi tanpa ilmu, tak jadi ke? View hang kan duk taruh tu tak? Jadi kesilapan aku fikir, aku ambil keadaan fikir tu. Bila aku fikir tu, rupanya aku dah lama dah tinggal benda ni. Sampai aku tak sedar yang aku dah tinggal lama. Tu yang mai sini balik tu. Tu aku nak cerita benda tu. Kira nak kongsi pengalaman lah. Kongsi pengalaman supaya kadang orang duk tengok pakar motivasi apa semua nak semangat, tapi kita terlupa. Mereka tu pakar motivasi untuk bagi kita semangat, tapi kita tu atas kita sendiri.
Hang main nak dah ni untuk diri aku lah, aku yang kena. Hang main nak shoot aku masa ni. Hang nak bubuh aku nak ya. Tersilap faham tu. Tak apa. Sebenarnya macam ni, daripada pengalaman hang tu aku dapat pengajaran dia. Dia sebenarnya menggerakkan kita tu bukan motivasi. Motivasi ni dia macam ajinomoto saja. Ada perasa bagi tambahan. Dia sebenarnya disiplin, konsisten. Disiplin konsisten tu hak tu paling payah nak dapat. Tapi sebenarnya aku faham keadaan hang. Sebab sebenarnya macam ni lah kami beritahu kat hampa semua lah. Kami buat YouTube ni, kami tak dapat duit pun. Kami tak monetize lagi senang cakap. Tak dapat duit. Sebab tu bila dah jadi keadaan macam tu, keadaan hidup kami memerlukan kami ada kerja kat luar juga. Dan kadang-kadang tu ada kawan-kawan yang balik tak sempat nak mai tu, dia tak mai lah. Jadi tinggallah muka-muka yang kerap tengok ni. Bukan pasal tak ada kerja, pasal duk fikir tanggungjawab. Bagus dia ni, bagus. Okay, sorry. Tapi disebabkan dia, alhamdulillah kami masih berteruskan lah. Terima kasih kat dia. Terima kasih sebab saya pun semangat bila hampa semua rajin duk klik, tengok video, tengok view duk naik, tengok hampa pun duk komen. Betul, subscriber orang naik, yang tengok hampa lagi semangat kat dia. Betul lah, dia tu bagus. Dia walaupun tak dapat duit, tapi dia ada satu perasaan rasa seronok, rasa macam kan orang tengok apa kita buat. Perasaan tu yang buatkan kita rasa dia rasa nak sebab kan. Kita rasa jangan apa kita buat ni tak sia-sia lah. Sebenarnya betul Allah tak buat sesuatu tu sia-sia. Adalah sebab dia tu. Okey, betul. Aku disebabkan benda tu untuk kita ni berfikir agak, tapi tindakan kena ada. Betul. Bagi settle. Maksudnya kalau tindakan ada tanpa berfikir tak guna juga. Jadi kalau kita nak display sebenarnya dalam Islam dah jaga solat. Betul tak? Kalau nak disiplin kan. Betul. Puas solat macam aku ni, aku terus terang kadang-kadang tunggang langgangan. Jadi apa yang kena buat, tetap semayang walaupun lambat macam mana pun. Lah yang tu lah target aku. Macam mana lambat pun aku akan tetap semayang lah. Ada orang dengar azan terus dia semayang. Alhamdulillah. Ada orang dia masih dengar azan santai terus semayang. Tapi aku masih nak ni. Jadi bila nak disiplin tu mula dari kita agak, dari Islam dah terapkan dah solat apa semua tu. Jadi okeylah hak tu bab-bab tu yang lama aku hilang tu kesilapan aku lah. Jadi insya-Allah mungkin lepas ni berapa kali dah aku janji dengan hangpa, jadi payah agak janji haram tak mai pun. Tak apa, ada masa mai je. Dialu-alukan lah di Gang Office malam ni. Taklah aku seorang je, kering dia aku ni. InsyaAllah. Lepas tu satu hari aku mai sebab apa, aku dah tengok balik YouTube, aku duk buka kan. Walaupun aku tak mai, aku tengok dari jauh lah. Aku macam tinggal dari 4 orang, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Lepas tu naik balik 2, lepas tu tinggal 1 balik, lepas tu tinggal lah ni harap hari ni ramai kan. Lepas tu aku tengok settle dah rupanya Gang Office malam ni. Alhamdulillah. Bila settle lah tu aku rasa macam hari ni aku ajak dah untuk tak payah sembang seram yang ni, cuma aku nak recap lah benda-benda ni semua. Seram kan. Seram, misteri. Kita duk sembang pasal hantu. Betul tak? Tapi bila kita tengok balik video kita settle ni kan, rupanya kita manusia ni hardcore daripada hantu lah. Kita punca lah. Nak kata kita punca tu pun ada asbab agak terjadi kan. Hasutan macam-macam agak. Kadang orang main cucuk, kadang jin main hasut. Jadi macam pun dia bersangkut paut. Betul. Cuma dia jadi macam kita duk sembang bab alam gaib, sedangkan depan mata kita ada lagi misteri, lagi seram. Bila manusia tu jadi baik, dia lebih, bila manusia tu jadi baik, dia lebih baik lagi daripada malaikat. Tapi kalau dia jadi jahat, dia lagi jahat lagi daripada setan lah. Jadi aku macam hari ni aku nak kena sembang dengan Nik dah. Rupanya kita duk sembang bab-bab ni, kita lupa yang manusia tu, sebab ada yang cerita betul kan. Dalam cerita ni ada yang cerita betul, ada yang cerita yang rekaan semata-mata, betul tak? Macam hampa tengok drama lah, ada yang berdasarkan cerita betul, ada yang rekaan. Ada yang betul, kita tambah sikit. Ada yang kita tukar sikit twist atau kira bersesuaian lah dengan apa yang audience kita sebab kita tengok daripada kita punya analitik kita kan, daripada kita punya dashboard kita, ada penonton tu daripada kalangan budak-budak 13 tahun sampai ke 18 tahun. Jadi kita kena jaga jugalah kat situ. Satu lagi, cerita tu juga, tapi dalam masa yang sama ada benda yang patut kita jaga. Dan rasanya semua channel buat benda yang sama. Itulah. Jadi terkejut lah benda tu. Jadi bagi aku, bila aku duk berfikir lama tu kan, jadi aku macam banyak dah nampak letak ni, aku tahu aku kena main sembang.
Boleh. Dia ada dulu kan. Dia kalau recap balik cerita pasal Toyol. Toyol curi duit kata kan. Dia nak curi duit kalau tuan dia tak suruh. Aku rasa aku yang cerita pasal Toyol. Cerita pasal Toyol. Betul. Kalau tuan dia tak suruh, tak pergi puja dia, tak pergi ambil dia tak jadi Toyol lah. Tak buat lah. Nampak. Aku dapat point lah. Jadi mana kata kalau kata Toyol tu, kalau manusia yang tak ada behind the scene tu, tulang belakang yang menyebabkan dia buat kerja tu, tak jadilah Toyol tu. Cuma macam kau tadi dia sangkut pun mungkin sebab apa yang dia boleh sampai terpecah nak panggil Toyol tu. Jadi kita tak tahu situasi dia. Kita tak boleh nak kata orang kat dah. Cuma hak tu yang aku nak, macam dah settle ni aku saja nak recap lah pasal minyak dagu. Dia sanggup nak dapatkan perempuan tu. Sanggup buat benda-benda jumpa Tok Bomo. Heavy lah, bagi aku heavy lah. Kita duk cerita, weh seram lah kalau tengok filem, weh seramnya hantu ni. Rupanya kawan sebelah kita pun boleh jadi seram. Kawan sebelah lah. Sebab apa aku kata aku tu kawan sebelah boleh jadi seram? Sebenarnya aku dengan Anik ni sebenarnya asal dulu musuh. Wah, ingat. Asal musuh jadi kawan. Dia sebenarnya tak musuh sangat. Dia macam dia tak apa suka. Tak kenal. Tapi punca dia tu kata disebabkan mulut badan binasa. Punca dia aku. Punca dia memang aku lah. Sebab aku jenis aku cakap direct lah, ikut dan lah. Jenis bubuh orang ikut dan. Tak kira ada time tu ada bos ke tak ada bos. Aku bubuh. Sebab time kerja kita tak mau stres sangat, tak mau ni sangat. Cuma aku terlupa dia. Aku tak rapat dengan dia, aku tak kawan dengan dia lagi time tu. Aku pergi bubuh dia dan kami hampir bergaduh. Tapi disebabkan punca dia memang mulut aku. Tapi disebabkan dia pun ada dengar cerita-cerita sebelum dia kenal aku. Jadi tu kata misteri seram hari ni. Ada pasal lah. Dia sebenarnya lagu ni cerita dia. Kami dulu kerja di F&B. Senang cakap, kami kerja di, kita cakap sini lah. Dulu kami kerja dengan McDonald. Tapi lah ni kami dah berhenti lah. Dulu sebelum boycott lah. Zaman tu McDonald tengah naik lah. Zaman tu kira kalau kereta tu parking tu sampai keluar ke jalan lah. Zaman tu kami kerja. Waktu tu pula dia ni orang yang paling rajin kat McD. Tapi sebab apa? Sebab mulut dia lah. Dia boleh tegur orang pasal SOP. Dia boleh tengok quality check tu. Kalau aku makan burger tu sedap elok tu, dia yang check. Kalau teruk sangat tu. Bukan macam mana. Dia yang pastikan suhu tu. Dia pastikan kita ikutlah benda yang untuk menghasilkan satu burger yang berkualiti. Kalau dia tak bunyi suara, tak boleh lah. Tapi waktu dia tegur tu lah yang boleh jadi cerita tu. Saya waktu tu, saya tengah kalut. Kereta tengah banyak, tengah kalut. Jadi kat mesin tu dia akan ada benda bunyi kan. Kira timer lah untuk kesegaran satu patty tu. Yang apa nak makan tu. Jadi waktu tu benda tu duk bunyi. Dan saya waktu tu saya buat dua kerja. Pertama sekali saya kena jadi dresser. Dresser ni saya kena letak sayang tu lah. Lepas tu saya lah orang yang akan kena balut rapper. Saya kena rap benda tu. Jadi dua benda. Tak sempat nak tekan tu. Kebetulan waktu tu kami punya GM lah. Betul. GM kami duduk sebelah, duduk depan. Duduk seberang. Dia waktu saya tak faham. Dia nak melawak kan saya. Dia duduk kata, "Ni, Banik, awak ni tak tekan ni." Kita kata niat nak melawak tu. Kata niat tu tak melambangkan cara lah. Orang kata niat, walaupun kita niat macam tu. Tapi kita tak tahu situasi orang tu macam mana. Nak melawak tu boleh. Satu lagi, sebelum tu saya tak apa cakap dengan dia. Dah waktu tu dalam grup, lepas tu kalau duk pergi sembang dengan orang-orang yang kerja waktu tu kan, dia pun duk kata, Faris ni selalu duk kata kat orang bok bok ni kan, selalu duk kata kat orang apa semua. Kita pun jadi macam tersikit lah, teringat lah benda tu. Tiba-tiba jadi kat kita. So memori tu main balik lah. Bila main balik tu kita duk ingat, aku jadi mangsa dia lah ni. Dalam fikiran kita, aku tengah di mangsa dia. Dia tengah nak buat onak dekat aku. Dia tengah nak jatuh ke aku depan GM. Padahal niat dia waktu tu, dia nak melawak. Dan cara melawak dia, melawak lelaki kasar sikit lah. Saya pun time tu, kita duk ingat dia nak hello kita. Kita pun orang jual, kita beli lah. Sound dia. Tak nampak ke orang duk buat kerja ni, yang dengar ni tak main tutup. Dia senyap. Kita heran lah. So, dia ni angin siapa kan. Sebab kita niat kita time tu, bila lagi stres, kita nak melawak bagi hilang stres tu, nak bagi cepat buat aja. Sungguh lah. Jadi sampai terlupa yang orang lain ni tak pernah lagi situasi kami kerja sekali. First kena pergi melawak ikut dan. Dah hampir bertumbuk pun nak. Hampir sebab dia pun orang kenal dia kat sana. Orang duk rapat dengan dia, suruh duk buat tunjuk cara ni. Kita jenis sengap
tak cerita kat orang kan. Tapi tiba-tiba dia nak jadi pergaduhan tu, kita pergi settle lah terus kan. Sebab kita pun sedar salah kita. Kita tepuk bawah dia, kita panggil main belakang. Kita balik minta maaf. Tadi terus terang abang memang nak melawak lah. Sebab aku kat kerja dulu, aku ada satu memang rapat lah dengan dia. Sampai kalau duduk kontak ni, orang panggil dia lokoi. Lokoi tu memang kalau kami melawak, tak kira lah depan siapa, depan customer pun kami melawak. Ingat lagi zaman tu. Kena masuk Seronok. petang, masuk tengah hari. Rehat patutnya petang, tak boleh rehat. Orang yang masuk petang pergi rehat. Memang aku dengan lokoi tu memang mulut macam apa lagi buat ajar kan. Bila buat ajar tu jadi gitu, bergaduh depan customer pun ikut dan lah dia jadi. Jadi benda tu seram kot. Kami boleh dibuang ajar nak kan. Lagi seram. Lagi seram kan. Tapi lah dah jadi keadaan macam ni nak cerita. Tapi tu pengalaman lah orang kata kan. Benda tu seronok nak kerja orang. Yang bagus dia sebab buat dia ambil inisiatif lah untuk pergi settle benda tu lalau tu. Sebab bagi saya waktu tu memang berdesing lah. Kita pun dia ingat yalah time tu tengah duk kalut sebenarnya Bok ni dia punya niat dia nak bagi benda tu jadi fun, seronok. Dia nak kid nak bagi nak bagi apa orang paling senang cakap, dia nak bagi mood tu jadi exaggerate. Kita jadi tak terfikir yang kita tengah banyak kerja. Betul. Tapi bila dah jadi benda tu, dia pergi belakang, dia pergi pegang lah banik saya melawak lah. Time tu baru saya sedar yang betul lah aku take benda ni serius sangat. Sebab kita pressure semua ketua orang kata tu. Outside pressure masuk dengan personal. Jadi ni kita dah bertembung, meletup. Bertembung tu. Tapi tu dia aku anggap benda ni sebagai blessing lah. Blessing bahasa Melayu dah. Rahmat. Rahmat lah. Sebab disebabkan benda ni walaupun aku kata musuh, lah ni kawan rapat. Sungguh lah. Lepas-lepas tu kami buat kerja, termasuklah kawan dia cerita tadi tu lokal tu, kami masuk 3 orang pun, walaupun kereta beratak kerja tu teruk macam mana pun, tapi dah masuk kepala, duk lawan melawak kasar apa semua tu. Suddenly kerja tu jadi fun, jadi seronok. Kita rasa pergi kerja tu bukan sebab kerja sangat, sebab ada member yang syok. Ada kawan-kawan. Jadi kami pun dalam buat kerja tu, orang kata ni perjalanan hidup lah. Sembang malam ni lah. Boleh. Sebab macam aku kata tadi, cerita pasal kita duk cerita pasal seram dunia yang kita tak nampak lah. Sebenarnya kehidupan kita ni pun ada benda yang seram. Cuma orang anggap macam biasa. Sebab apa? Kehidupan kita. Sungguhlah. Kita pun tak tahu masa depan kita macam mana. Deep juga tajuk hang malam ni. Sebab kita tak tahu masa depan kita kat mana. Esok macam mana pun kita tak tahu. Sagi balik, aku nak balik rumah ni pun kita tak tahu macam mana. Maksudnya seram tu seram macam mana pun, tapi kita ingat kita ada kuasa yang maha besar, Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kami time kerja tu antara yang tak berapa ngam apa dengan orang lain lah. Lepas tu ada masalah apa sikit, kami buat keputusan berhenti kerja ikut dan. Yalah, dia terlalu ikut perasaan lah. Ikut perasaan. Lepas tu orang ni main cucuk. Lepas tu kata kan, bila ada orang, bukan kita nak kata salahkan orang tu, bila dia kena point. Macam orang buat sesuatu benda di luar fikiran lah. Betul lah. Contoh macam mana dia sanggup buat ke adik-beradik demi harta. Sungguh. Sanggup hantar-hantar demi harta. Sebab apa? Kadang-kadang bukan dia nak buat pun, tapi ada orang mai cucuk, hang takkan tengok adik hang makan semua. Hang abang apa ni lekeh jadi abang. Sungguhlah. Orang luar mai cucuk. Padahal dia tak sangkut apa pun. Kita yang dengar ni, lepas tu kalau ada contoh ada bini duk tanya, dia akan membuat hang jadi keputusan hang ikut hawa nafsu hang dengan hasutan manusia dengan hasutan jin setan lah. Dia persekitaran pun rasa main peranan. Sebab dia macam ni. Sebab bila hang macam ni lah kita ingat, orang tu hidup dia susah sikit. Dia pun nampak lah ada peluang untuk mengubah kehidupan dia dengan benda tu, dengan contoh dengan harta tu lah. Dan tiba-tiba suddenly dia dapat benda yang dia tak expect. Dia dapat sikit ke, tak dapat langsung ke. Lepas tu dia tengok keadaan, mungkin dia tengok keadaan anak dia mungkin dia dalam fikiran dia fikir, aku nak bagi kat anak aku benda ni, aku nak bagi kat isteri aku benda ni. Tiba-tiba tak dapat, menyebabkan seluruh dia punya plan tu lari. Rosak habis. Lepas tu dengan bisikan, lepas tu faktor-faktor luar ni menyebabkan dia jadi nak buat benda yang tak terjangkau lah. Keadaan dia tu orang kata yang penting sekali tu, kita punya percaya dengan Allah tu. Tawakal kita dengan Allah tu. Sebab kalau kita tak yakin, sebab bila kita tak yakin dengan Allah tu, kita akan
mula fikir negatif lah. Sebab Allah dah bagi kita dah. Kita pun dah tahu dah, Rabbana ma khalaqtana hadza batila. Tak ada satu pun Allah buat atas dunia ni sia-sia. Hatta kita berjalan terpijak paku pun tak sia-sia. Ada sebab Allah bagi. Ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Jadi kita pula kerja tu jangan bergantung pada kerja. Kita kerja lah. Ambil iktibar dah kita berhenti Betul lah. Ada sebab dia. Ada sebab dia. Jadi bergantung harap kita macam mana pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak berhenti, Hafiz malam tak ada lah. Betul tak? Kalau kami tak berhenti tu. Jadi disebabkan kami berhenti, benda ni jalan sentun. Alhamdulillah. Macam-macam lah buat dengan bor ni. Macam-macam. Jadi dah berhenti, kerja kedai makan juga. Betul. Kerja kedai makan juga. Berhenti juga. Kami pilih mai dekat. Time tu bukan berhenti, diberhentikan. Sebab kedai ada problem. Lepas tu buka kedai pula. Nego sendiri. Ambil keputusan. Seram kok. Bagi aku pengalaman yang aku tak pernah lalui, aku tak pernah berniaga. Aku terus kerja dengan orang kan dari dulu. Kalau pecah-pecah balik memang first time berniaga kat Syarab Dana. Syarab Dana. Niaga sate. Tu pun aku ambil kat orang, dia niaga burger. Satu keputusan yang orang kata agak orang kata drastik ke jam terus orang kata jam dengan sewa tak tahu lagi boleh bayar tak boleh bayar. Dengan modal pun tak apa dah. Betul lah. Sampai pergi kerja dulu lah. Pergi kerja buat kontrak dulu. Betul. Ambil buat macam-macam. Buka pun kita tak tahu customer. Betul rezeki Allah Ta'ala dah atur semua benda. Tapi kerisauan sebagai hamba dia, manusia ni tetap ada. Cuma kita tu kena tetap berdoa minta tolong pada dia. Aku pernah dengar lah satu quote ni daripada Imam Syafi'i, tak salah aku. Dia cakap, sebagaimana Allah menjamin rezekimu seperti hari-hari yang lepas, kenapa engkau kena bimbang untuk rezeki yang akan datang? Kita duk fikir hari-hari kita yang lepas-lepas ni tak pernah lagi. Kita masih hidup, masih gemuk lagi. Masih gemuk tu dia tak lah aku tu. Bukan tak lah. Dia ni berisi. Berisi lagi apa semua kan. Tu pun kita duk risau lagi dengan rezeki kita yang nak main tu esok ni. Kita duk bimbang lagi. Macam tak ada langsung pengharapan sikit kepada Allah SWT yang betul-betul kita tahu Allah dah bagi dah kita. Bila duit tu dalam poket RM1, kita kata kita tak ada duit. Padahal orang lain boleh jadi tak ada langsung. Betul-betul tak ada lah. Betul tak ada. Kurang-kurang kita, orang kata duit ada, kita cakap ada, walaupun sikit. Sebab apa? Sebab kita tahu duit kita tu semua ada kat Allah. Allah yang akan bagi. Kita cakap ni bukan sebab saya terpaling baik ke nak cakap agama ke. Bukan. Sebab tu pengalaman kita semua. Aku rasa orang yang tak buat video ni pun tak buat kehidupan. Kalau mereka tengok video ni, mereka rasa macam betul situasi setiap manusia. Aku rasa bukan kita tak bersyukur, cuma kita ni rasa manusia memang akan rasa macam sentiasa tak cukup. Tapi kita bila kita buat ikut apa kehendak dia, insya-Allah rasa cukup, rasa syukur tu akan mai. Cuma Islam dia tak paksa untuk orang bukan Islam kafir masuk Islam. Tapi perjalanan hang dalam Islam tu kena paksa. Faham maksud? Faham. Contohnya nak semayang. Ajak dari kecil betul, mak ayah kita ajak dari umur 7 tahun. Tak, ni kena sebab tak kena rotanan. Memang Nabi pun pesan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan, kata umur sampai sekian umur kena ajak, kena rotan. Lepas tu sampai sekian umur buat macam kawan. Dah ajak dah semua benda tu. Jadi kena paksa diri kita untuk jadi lebih baik tu, kena paksa lah. Kalau kita duk harap hidayah Allah, kita pun duk saja cara tadi, duk saja berfikir tak jadi apa baik. Betul ke orang kata bertindak tu tapi tanpa ilmu, payah agak nak dapat. Mungkin dapat, tapi hang akan rasa awak susahnya aku nak dapat hidayah ni. Sedangkan benda tu hidayah kita tak nampak. Kadang-kadang kita tengok video kat YouTube, kadang kita tengok video kat TikTok naik Ustaz Adi Hidayat, contoh hak Indo punya, hak yang betul-betul orang kata terkenal. Kita rasa macam biasa, rasa macam dia ni naik biasa, padahal kadang tu semua tu aturan dia lah. Allah akan naikkan benda tu, Allah nak bagi kita dengar. Sebab bila kita dapat dengar tentang agama, bila kita dapat dengar azan, yang tu Allah pilih, bukannya saya saja. Ingat, telinga kita saja nak boleh dengar azan. Ada orang langsung tak dengar azan, takut. Dah dengar tapi pun takut juga. Macam-macam je. Itulah benda tu kami cakap, saya cakap untuk diri sendirilah. Bukan saya nak condemn orang ke tak, sebab saya sedar diri saya macam mana. Saya cakap ni bukan sebab
Benda-benda tu yang saya rasa. Betul. Apa yang kami rasa macam aku rasa macam aku kata kena paksa, sebab kalau tak paksa aku rasa pakat tak ni. Aku sokong sebab kalau apa orang cakap segi paksa tu untuk kita beramal baik ni, betul kita Allah yang akan gerakkan kita. Tapi untuk kita bergerak tu kita kena paksa diri. Contoh dia, kalau hang tak paksa diri hang takkan mangkit dengan subuh. Tapi mangkit dengan subuh skip punya payah. Tapi kena faham lah, bukannya Allah Subhanahu Wa Taala paksa kita. Tak, dia bagi pilihan kat kita. Ya. Hang nak bangun subuh ke tak? Tu atas hang. Hang tak bangun subuh pun tetap tengah hari dia bagi hang makan. Betul tak? Betul. Kadang kita terlepas pandang benda tu. Tetap dia bagi tak. Macam mana pun dia bagi lah. Hamba dia sayang kat hamba dia kan. Jadi paksa masuk aku tu kita sendiri kena paksa, kena buat. Macam kita nak kaya kan, kita tak bersedekah. Kena bagi sedekah. Tu kata manusia ni kadang faham tapi tu seram dia. Nak buat tu bukan aku nak kata kat orang lain. Nak buat tu payah aku sendiri. Aku berkira dengan gaji aku. Aku rasa macam aku dah kira bahagian-bahagian aku. Oh ni minyak, ni servis kereta apa semua. Tak lepas lah. Sedangkan orang tak minta banyak pun. Sehari 5 waktu kan. Contoh hang boleh buat kan. Contoh hang boleh pergi masjid lah. Sehari sekali tabung RM1. Hang buat tu benda tu konsisten tiap hari. Lama-lama hang akan rasa benda tu mudah. Allah, betul lah. Hang beritahu ni aku sedap benda tu lah. Kalau kita bagi satu waktu RM1, baru RM5 kita spend. Kita makan benda tak apa-apa tu lagi banyak. Lagi banyak. Beli benda yang tak patut-patut pun lagi banyak. Betul ya. Contoh orang hak yang isap rokok. Contoh ada depan mata. Benda. Tapi dengar ke orang kata hang sanggup tinggal benda haram demi jalan Allah, insya-Allah Allah akan bantu hang kan. Jadi pelan-pelan lah. Insya-Allah boleh. Pelan-pelan kau. Aku sisi aku kalau nak sembang bab rokok lah kan. Nak berhenti boleh. Betul, orang tak pernah isap rokok boleh. Dia cakap nak berhenti boleh, memang boleh. Aku tahu memang boleh. Cuma nak lawan ketagihan tu, kalau time hang duduk dengan kawan hang orang isap rokok kok. Hang rasa kawan hang sebagai isap rokok tu dia yang faham dia akan suruh hang berhenti. Yang jenis suka melawak dengan hang, alah sebatang lah lu, hang mesti akan sambung balik lah. Tapi berhenti pelan-pelan lah. Dia mujahadah kita tu. Kita kesungguhan kita nak berhenti tu. Sebab yalah kita pun tahu kita akan diuji. Betul. Kalau kita cakap kita akan diuji dengan apa yang kita cakap tu. Kalau kita cakap kita beriman, kita akan diuji lah dengan. Dan satu lagi, kalau kita cakap nak berhenti rokok tu, kita akan diuji dengan rokok juga. Betul. Itu kena faham. Kita sayang kat bini, akan diuji dengan bini. Setiap benda kebendaan yang diberi tu, betul. Kita kalau dah rasa milik kita, hak tu yang ujian nak main tu jadi berat lah. Contoh lah kata motor. Hang sayang betul-betul, hang rasa hang buat keluar duit hang buat je elok. Tiba-tiba Allah bagi uji kena curi. Allah, time tu frah macam mana kan. Tapi kalau biasa tu sebagai kita orang yang biasa ni, tapi kalau kita nak banding kita dengan orang lain, kalau mungkin ustaz aku rasa mungkin dia rasa macam tak apalah, bukan milik aku pun. Tu orang yang dia cuma tawakal Allah lain tu. Betul-betul lag lah. Jadi macam aku ni kalau hilang aku akan stres juga kan. Sebab aku rasa macam aku usaha pagi-pagi bangun kan, pergi kerja kan. Jadi macam aku kata tadi, hang tak pergi kerja ke, hampir kerja, makan tetap makan nasi. Betul. Sebab kita rasa benda tu kita yang buat. Kita yang cari. Betul. Kita tak rasa pun kira macam ni lah. Mungkin kita terlupa. Tak kita lah, saya lah. Terlupa yang sebenarnya bagi benda tu Allah. Kita ni buat dua benda je. Kita usaha, kita doa. Kadang-kadang doa tak, kita usaha je. Tawakal tu kita tak tepi tu. Tak terfikir benda tu. Kita rasa yang tu kita yang Allah akan bagi. Kalau usaha tu Allah akan bagi. Orang yang macam mana pun dapat. Tapi bila kita meletakkan benda tu kita, bila kita kecewa, kita akan ada kecewa yang sangat-sangat dalam. Yang tu tu lepas tu balik pada sambung. Okay, tak apa. Nego dia kan. Nego tu berapa bulan lah? Kat setahun kau lah. Hampir lah. Hampir setahun. Kata tu pun sebab ada perkara terjadi. Tak boleh cakap sebab tu pun. Kita tak tahu kan macam mana ke depan. Tapi orang kata walaupun apa yang berlaku tu, teruskan usaha selagi masih bernyawa, selagi masih hidup. Macam-macam lagi. Kita rasa macam, aku dah habis buat lah. Banyak lagi benda hang tak try, banyak lagi bidang yang hang tak pernah masuk.
mula balik dari bawah. Jadi buat apa pun. Jadi kami sebelum ada macam aku ada kerja lah ni kuliah tak barang. Ni terciptanya GOM. Gang Office Malam. Dan sebelum dapat Gang Office Malam tu pun macam-macam tajuk noh. Macam-macam. Dia Gang Office Malam ni pun yang syok dia pasal yang tercetus yang benda ni masa kerja kedai makan tu lah. Nak buat YouTube. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Semua come out lah dengan idea macam-macam. Betul. Time tu Faris lah. Faris lah dia sebenarnya yang bagi idea tu semua sama. Okay, kita cerita hantu macam tu lah. Sebab duk nampak macam benda ni mudah. Mula-mula hantu saja. Kira tak ada apa, memang nak cerita hantu lah. Sebab bila duk sembang masing-masing ada cerita hantu. Dia fikir okay boleh relate lah. Satu benda pun tak susah, kita nak balik kerja taklah heavy sangat nak heavy sangat lah. Tapi sebenarnya cerita hantu pun kena ada ilmu. Tu lah pasal dia tak boleh sebarangan. Senang cakap apa benda pun dah. Lepas tu sebab tu kita pilih hantu tu. Ya, saya pula waktu tu. Sorry lah. Tak apa, cerita lah. Saya pula waktu tu, saya bukan yang jadi pencerita lah. Saya bukan orang yang involve. Saya belakang skrin saya. Saya bagi editing saja. Sebab kalau time tu bagi saya lah, dah semua yang nak cerita, siapa nak edit? Saya lah. Tapi biarlah, kita merancang, Allah juga merancang. Akhirnya saya pun termasuk juga lah bercerita. Alhamdulillah termasuk lah. So kata ada hikmah-hikmah dia tu. Jadi cerita apa dia? Sorry aku terpotong. Macam apa aku nak kalau kita nak sembang bak lain pun. Boleh. Memanglah boleh, tapi lagi banyak research kita nak cari. Cak handu pula dah. Hantu ni kita dari kecil. Betul tak? Dari kecil kadang orang tua kita sendiri yang ajak benda ni. Hang tak balik pukul 7 lah satgi hantu ni main ambil lah. Padahal dia nak panggil cara elok, dia tahu nak dia tak balik. Jadi dia pergi sebut hantu. Jadi kita dari kecil yang di cerita pasal hantu, takut dengan hantu. Jadi sampai ke besar dia jadi tertanam dalam diri. Jadi kita nak ubah benda tu. Hantu, jin apa ni memang wujud. Tapi depa tak boleh kacau kita selagi orang kata Allah tak izin lah benda tu. Macam mana kalau nak terang lebih ni Anik boleh terang. Aku bukan ni pun. Dia cerita dia sebab cerita tu ni dia boleh relate. Dia boleh relate dengan orang time tu. Tapi lepas tu bila duk sembang balik, kita brainstorm balik dengan kawan semua, kita jangan terlebih sangat lah. Memang betul cerita hantu ni di sini. Tapi lah kali kami fikir balik, lebih baik kita pergi ke misteri. General dia kita buat misteri lah. Apa benda pasal misteri, hantu misteri juga. Lepas tu ada cerita-cerita yang kita main cerita-cerita macam tentang selawat, cerita-cerita tentang tinggalkan yang haram dapat yang halal, cerita-cerita yang kata Islamik sikit, benda-benda situ. Tapi sebenarnya dalam kita nak faham yang konteks benda ni, benda tu pun misteri. Sebab tak semua orang tahu dan tak semua orang mampu buat. Dia ada ibrah yang kita boleh ambil, ada pengajaran yang besar kat situ. Sebalik cerita-cerita ni pun ada lah yang kita bawakan tu, ada pengajaran dia. Dia bukannya cerita yang saja. Asalnya channel lain pun sama juga, ada juga. Kita cerita tu ni bukan fokus kita nak takut ke orang. Dia pertama-tama sekali, of course lah kami mengaku siap lah untuk hiburan. Tu. Keduanya, kalau ada pengajaran ambil, kalau yang buruk tu jauhkan. Macam itulah, macam kita belajar dadah. Bukan bermakna kita nak isap dadah. Betul. Korang kita kenal dadah. Kena tahu sebab apa. Suatu hari nanti kita ada anak ke macam mana, kita tahu keadaan tu macam mana kan. Jadi kita sembang pasal benda ni, jangan tahu dia satu mudah. Hang research sikit pun hang boleh nak bercerita dah. Satu lagi siapa-siapa yang nak main sembang pun rasa tak takut nak sembang, takut salah kata ke apa ke, sebab benda ni alam misteri kan, benda-benda yang tak libatkan duniawi dengan kacau orang lain. Jadi benda tu boleh lah. Jadi sebab tu hampa tengok apa ramai agak sebelum ni yang ada tu, yang mai cerita kisah depa apa semua tu. Jadi kami fikir mudah sikit lah kan. Kami ambil jalan mudah lah. Dah buat YouTube mudah dah. Dia waktu buat YouTube masa mula-mula tu langsung tak fikir pasal duit. Kami pun tak tahu kata yang YouTube ni boleh jana income macam tu sebegitu rupa. Siapa yang tahu lah benda ni. Kita tengok orang buat duit kat YouTube kan. Time tu kami buat memang betul-betul atas sebab minat dengan nak buat, nak cerita je. Kira keikhlasan tu ada, bukanlah tak ada keikhlasan, cuma bila dah tahu ada bahagian tu benda dah, kita dah suka. Dah buat dah. Betul. Kalau dah boleh buat sebagai income lagi kita semangat lah. Lagi kami akan teruskan macam-macam kami hadapi masa cerita dah. Masa duduk cerita ni, time tu video tu tak keluar pun. Sebab tu kami pakai mic satu lah.
Share 3 orang. Betul awal-awal dulu Kamera telefon. Kamera telefon betul. Yo, heavy. Gambar pecah kalau tengok balik video. Sebab tu saya tengok video ada lah. Orang kata kita punya orang yang tengok video lah, komen tu, sound abang teruk, sound lagi gambar abang teruk. Tak apalah, kami ambil benda tu sebab ya betul, hak tu yang kami ada. Kami start dengan apa yang kami ada. Tengah shoot tahun ni tu, hujung sana nampak tu. Benda kali hitam duk tengok. Jadi tu cabaran, tapi cerita jugalah nak buat sebelum ni kita buat sebab kami habis nega. Kami dulu habis nega. Terus main pukul 12. Lepas tu main sini dulu. Kira kami duk cerita tu pukul 3-4 pagi ya. Betul. Pukul 12, pukul 1-2 kiranya habis 3-4 pagi ya. Habis 3 pagi betul nak balik rumah. Ada yang balik, ada yang tidur terus sini. Ada macam kan kisah saya kena stay dulu, saya nak edit video. Kita kalau tak keluar lah video tu. Lepas tu macam-macam yang tak main dah waktu tu. Jadi storytelling seorang-seorang ni yang paling mencabar. Ni dia seorang-seorang. Yang ni tentu semua tak ada ni dalam office ni. Kelam ni sebab nak bagi lighting ni kena tutup semua baru cantik dalam kamera. Kita tengah cerita ni dalam bilik ayak dengan orang mandi. Tu gua tahu misteri. Seram tu ada di sekeliling kita. Allah, tu alam orang kata alam gaib lah kan. Betul lah, tapi dia berkiat balik dah, kita pun duk cerita pasal dia. Dia pun nak dengar. Dia pun tunjuk lah nak tahu aku. Aku pun main tunjuk, aku nak dengar kau. Pusing tak aku nak sembang geng-geng aku. Cuma time tu kami langsung tak tahu buat gimmick-gimmick tu. Sampailah saya cerita benda tu dekat orang-orang lain, kita lah, awak tak ambil kamera pergi tengok. Mana tahu dapat footage. Benda jadi viral. Kira waktu tu tak terfikir benda tu, dan kami pun bukan nak cari viral dengan cara tu. Lah kalau ada masih bawa tu. Nak try lah. Tapi bila kita dah tahu benda tu, kita nak buat. Contohnya saya duk cerita seorang-seorang, saya duk tunggulah mana tau. Kalau ada aku nak bawa kamera tunjuk. Macam tu lah. Haram tak keluar. Tak ada pun. Dan kita dulu tak bersedia, kita dulu memang nak cerita saja ni. Macam-macam tiba-tiba bunyi ni bunyi, duk ingat bunyi jangan baik tau. Tapi lah kali bunyi ni belakang ni tahan seorang-seorang. Seorang-seorang. Macam jual lah bunyi macam tu. Jual. Kita duk ingat macam pintu tak rapat ke apa kan. Rupa-rupanya ada orang duk tengok, ada benda duk tengok. Ada benda. Tapi kita tak ambil lah ni, tutup kamera. Tutup kamera ya. Lepas tu sambung orang lain. Apa jangan duk tanya aku betul sahih tak, abang aku tak ada keadaan tu. Jadi kalau dia cerita tu aku percaya lah. Hak ni kita cerita share kat sini lalang, buat pun share ni, kita share lah apa yang jadi. Nak shoot ni pun lagi pun dialah, kalau nak kata apa tak boleh dah, memang kita tahu pasal tu. So dah kena counter lah dengan benda tu, dah hang pilih jalan tu kan. Jadi apa lagi nak sembang apa lagi lah aku duduk tengah rancak ni, lepas tu tiba-tiba ada start tak. Apa sembang apa lagi lah seram. Tapi aku nak selit hak lawak dia macam hang kena lembaga hitam apa semua kan. Ni kita ramai-ramai kan tu. Tapi kita kena lawak dengan kawan kita. Tiba-tiba dengar bunyi kat tangga. Aku tekuk. Rupanya orang naik office tak. Keras. Kawan. Kan kita dah buat video ramai-ramai dulu ni. Sungguh-sungguh. Dengar bunyi tiba-tiba aku tekang pintu bunyi kat bawah. Itu kita duk ingat dah, kita sembang bab hantu. Duk sembang ingat siapa dia lah. Video tu kat member naik office. Dia sebab waktu tu kami tengah cerita hantu baru lagi. Tu first. Lepas tu dah cerita tu kita pun jadi dalam kepala otak ni hantu lah. Lepas tiba-tiba tengah malam tu bunyi orang naik tangga. Pakak menggelabah habis lah kau ni. Rupanya member. Tutup kamera duk tunggu siapa ni. Pergi buka pintu slow-slow. Rupanya kawan sendiri main. Dia pun tengah malam baru nak main. Pening. Tapi dia tak bukan dia tak terlibat langgam, dia terlibat, cuma dia di sebalik takbir betul-betul ya. Aku rasa ada video dia satu lah kot. Siapa? Itulah padam sak-sak tu. Padam sak-sak. Apa ni Wan Azwar. Dia ada video dia, apa boleh cari. Dia lah main naik atas tu malam tu itu. Dia main malam dia lah. Aduh. So apa ada apa-apa ke apa nak sebelum kita nak habis yang noh. Sebab kalau hari ni hang cerita semua, lepas ni hang tak main dah. Dia tak bagi aku ni, dia nak suruh aku main lagi. Lepas ni hang main bawa cerita yang betul-betul shock lah untuk depa. Aku tahu banyak pengalaman. Hang duk ID rider ni duk masuk kampung-kampung, yang duk cerita aku cecelah kampung-kampung kecil-kecil kan. Aku tahu ada cerita.
Nanti tu ada lagi zaman kuliah aku tak cerita. Boleh kita menantikan cerita pada Bob. Jadi hari ni saja sebab aku nak cerita buat ni sebab setahun dah benda ni. Sungguhlah. Jadi aku saja nak recap, nak sembang balik dengan ni. Saja-saja sonok-sonok untuk video kali ni. Betul lah. Video kali ni saya pun tak mengharapkan lah view tinggi ke apa, sebab cerita ni memang kami nak sembang saja. Dan saya rasa benda kami sembang ni kami nak share dengan hampa sekali lah. Kiranya hampa bersembang juga dengan kami. Cuma kami tak dengar suara hampa lah. Hampa komen kat bawah nanti. Komen je, tak apa, kami balas. Tak apalah. Yang buruk pun kami balas, yang elok lagi-lagi lah kami balas. InsyaAllah lah boleh tengok lah kami balas. Sebab kami tahu kalau yang buruk tu, sebab kita ni tak nampak keburukan kita, orang nampak. Kalau orang nampak, orang tulis, alhamdulillah lah orang tegak. Kurang-kurangnya kita boleh improve untuk jadi lagi baik. Dan orang tu sudi luangkan masa dah lah banyak-banyak. Dia pilih video kita, dia nak komen. Betul. Dia komen. Kata bagus lah. Maksud ada nampak kesalahan kami boleh perbetul betul kan? video satu lagi akan datang. Dia tak komen tak apa. Dia skip kan, tapi dia bagi masa. Dia ambil masa untuk komen juga. Betul. Yang tu yang saya betul-betul dia dengar, hargai. Dia dengar. Walaupun komen itu maki ya. Kalau komen itu condemn ke, oi kalau kena condemn ni. Siapa tak pernah. Sakit dekat sakit jugalah hati ni. Tapi kita fikir balik, alhamdulillah sebab dia luangkan masa. Jadi cakap itulah. Terima kasihlah kepada anda semua yang orang kata apa? Sudilah dengar kami punya kata sesi sembang. Sembang misteri. Lagu tu dia sebenarnya Faris ni dia banyak cerita pasal benda-benda macam ni. Pasal senang cakap nak building diri. Nak bina diri balik. Macam itulah. Walaupun tengok idea macam ni, tapi banyak benda kita fikir. Kita sebab kami bukannya orang kaya. Kami bukannya orang yang ada orang kata ada populariti, tak ada. Kami orang yang betul-betul orang biasa lah. Memang betul-betul nampak benda ni tapi nak start dan nak start pada bawah. Memanglah sangat payahlah, tapi struggle lah. Ya, struggle. Dan benda tu bukannya menjadi penghalang lah untuk kami nak stop ke nak apa ke. InsyaAllah lah. Maksudnya apa pun teruskan support lah. Ya. Okey, terima kasih semua. Saya harap ada semua terhibur. Ada apa sebelum kita nak tutup? Nanti akan datang, insyaAllah aku akan cerita misteri balik lah. Nanti aku bagi tahu lah. Okey, baik. Kita menunggu. Okey, geng. Ingat jangan pernah sesekali kita meninggalkan solat. Walaupun hidup kita ni punah panah, macam mana pun terjadi, seburuk mana pun solat kita. Dan janganlah kita, kalau boleh tu jangan lupa untuk kita selawat. Paling kurang-kurang kalau kita boleh selawat 3 kali sehari pun cukup lah. Kalau lagi banyak, lagi bagus lah. InsyaAllah ada mula dengan sikit, konsisten tiap hari, InsyaAllah ada tambah. Betul, baik. Okey, Assalamualaikum.